Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafiza Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada 17 Jun 2024. Budaya mencintai Al-Quran perlu dipupuk bermula daripada institusi keluarga. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada 17 Jun 2024. Pengumuman mengenai hasil penglihatan anak bulan Zulhijjah disiarkan melalui radio dan televisyen Brunei sebentar tadi. Perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka Yang Berhormat Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam dengan ini mengumumkan bahawa awal bulan Zulhijjah 1445 Hijriah bersamaan dengan 2024 Masihi di negara Brunei Darussalam jatuh pada hari Sabtu 1 hari bulan Zulhijjah 1445 Hijriah bersamaan dengan 8 hari bulan Jun 2024 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Korban yakni Aidul Adha tahun ini jatuh pada hari Isnin 10 hari bulan Zulhijjah 1445 Hijriah bersamaan dengan 17 hari bulan Jun 2024 Masihi. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Zulhijjah tahun 1445 Hijrah terdiri daripada hakim-hakim syar'i dan para pegawai mahkamah-mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Kementerian Halal Agama, para pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan dan para pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri. Rombongan berhasil melihat anak bulan Zulhijjah. Rombongan tersebut berada di Menara DST, Taman Rekreasi Tanjung Batu dan Bukit Agok Jerudong di daerah Brunei dan Muara, Bangunan Hilal Bukit Ambok daerah Tutong dan Bangunan Hilal Bukit Lumut daerah Blaid. Sementara itu, bagi umat Islam yang berkemampuan digalakkan melakukan ibadah kurban bermula selepas solat sunat Aidiladha dan pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sementara itu, acara keagamaan pagi menunggu hasil rukyah bulan Zulhijjah diadakan lewat petang tadi. Majlis Ugama Islam Brunei MOIB bersidang selepas penglihatan anak bulan Zulhijjah. Umat Islam di negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada 17 Jun 2024. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua MOIB. Juga hadir yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Antara pengisian majlis tazkirah dan sembahyang fardu maghrib berjemaah.
Negara Brunei Darussalam memiliki kelebihan untuk menjadi destinasi bagi perniagaan dan pelaburan di Asia Tenggara. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Hubungan negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia diperkukuh dengan memupuk persefahaman dan kerjasama demi kepentingan rakyat kedua-dua negara. Perkara tersebut dinyatakan oleh Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Baranov, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara ini, semasa majlis resepsi sempena memperingati Hari Kebangsaan Persekutuan Rusia. Dianjurkan oleh Kedutaan Persekutuan Rusia di negara ini, majlis diadakan semalam di sebuah hotel di Gadong. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Sokongan dan dorongan daripada ibu bapa amat penting bagi memastikan generasi belia terbiasa membaca dan memahami Al-Quran sejak dari kecil lagi. Berucap semasa musabaqah tilawat Al-Quran Belia Kebangsaan 1445 Hijrah 2024 Masihi peringkat akhir, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, juga menekankan Al-Quran merupakan sumber kekuatan jati diri, semangat berdaya tahan dan mampu melahirkan semangat kental dalam menghadapi apa jua cabaran dan realiti kehidupan. Dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, kelolaan Jabatan Belia dan Sukan, majlis berlangsung semalam di kementerian berkenaan. Usaha menganjurkan pelbagai inisiatif bagi memupuk budaya mencintai dan mendekati Al-Quran perlulah diteruskan dan dipergiat lagi dalam kalangan masyarakat Islam, khususnya masyarakat belia, bermula daripada institusi keluarga kita sendiri. 10 peserta terdiri 5 qari dan 5 qariah memperdengarkan bacaan. Majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Johan Qari disandang oleh Awang Abdul Kawil Aziz bin Haji Abdul Rajid, manakala Dayang Najla Sabrina binti Haji Abdul Rajid dinobatkan sebagai Johan Qariah. Bagi merapatkan kembali ikatan ukhuwah yang telah lama wujud, Biro Wanita Kampung Bunut Perpindahan dengan kerjasama penduduk wanita Kampung Bunut petang tadi menganjurkan majlis silaturahim. Antara yang hadir yang berhormat Dayang Hajah Safiah binti Syekh Haji Abdul Salam, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis berlangsung di sebuah hotel Kampung Beribi. Terlebih dahulu, kawan saya sangka dan bukan saja dari kenangan-kenangan manis. 79 orang dilantik sebagai jawatan kuasa takmir Balai Ibadat Kampung Mata-Mata yang baharu bagi sesi 2024-2026. Majlis penyampaian surat lantikan diadakan semalam di Balai Ibadat tersebut. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelantikan dihasrat dapat terus meningkatkan kegiatan Balai Ibadat berkenaan dengan lebih efisien dan efektif. Ibadat korban merupakan sebahagian dari syiar agama Islam yang mesti diagungkan dan dihormati. Justru agama Islam mensyariatkan ibadat korban itu sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hukum melakukan ibadat korban itu adalah sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut. Seruan itu terkandung dalam khutbah Jumaat bertajuk Ibadat Korban Sunat yang Sangat Dituntut. Hikmah daripada pensyariatan ibadat korban ini antaranya ialah pertama, mengambil iktibar dan pengajaran
tentang arti sebenar ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, memupuk sikap pemedulian dan prihatin terhadap masyarakat. Ketiga, melahirkan tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat rezeki yang telah dikurniakannya. Dan yang keempat, dapat mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati untuk membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mempertingkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita ke hadarat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah kurban, terutama bagi mereka yang berkemampuan. Ini kerana ibadat kurban itu merupakan pelaburan kita di dunia dan hasil keuntungannya akan kita tuai dan perolehi di akhirat kelak. Bagi memastikan segala urusan dan keperluan bakal jemaah haji dapat disediakan pada waktu yang telah ditetapkan, Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran dan Perubatan yang berada di Kota Suci Makkah mengadakan mesyuarat persiapan pengurusan haji. Mesyuarat diadakan di Hotel Snood Ajiat, Makkah. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Jabatan Urusan Haji selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran Negara Brunei Darussalam. Antara perkara yang dibincangkan, gerak kerja Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan yang dilaksanakan sehingga jemaah bertolak meninggalkan Tanah Suci. Seterusnya membincangkan persiapan yang dirancang menjelang hari kemuncak haji iaitu Hari Arafah. Berpeluang untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci dan dapat melaksanakan ibadah haji merupakan impian setiap insan, khususnya saudara baharu. Pada tahun ini, 20 saudara baharu terpilih untuk menerima tambang haji daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Beberapa penerima merafakkan syukur atas keprihatinan Baginda terhadap kebajikan saudara baharu. Alhamdulillah, pengalaman yang sukar digambarkan apabila lagi tambahan lagi pertama kali menjejakkan kaki ke Masjidil Haram, jadi perasaan sukar digambarkan, tapi alhamdulillah bersyukur, ada perasaan sebab, sedih, terharu dan bertuah. Kabar tu ada di sana bah. Ya tak sedihlah, sangat-sangat sedih dan sangat gembiralah kerana menjejak kaki di Tanah Suci ini. Kerana dengan izin Allah jualah kita ni dapat sampai kemari. Merasa berbangga di atas anugerah tambang daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang memberi peluang kepada kami untuk menunaikan fardu haji. Bakal jemaah haji negara yang kini berada di Kota Suci Makkah mempertingkatkan ibadah dan amalan sunat sepanjang berada di Tanah Suci. Selain melaksanakan ibadah, mereka yang mengikuti pakej Titian Travel and Tours menyertai infak sabil iaitu berbagi rezeki bersama masyarakat yang berada di Kota Makkah. Aktiviti berbagi rezeki diadakan di sekitar kawasan hotel penginapan. Antara yang disedekahkan ialah set makanan. Melalui aktiviti seumpama ini akan memberi peluang bakal jemaah haji untuk meraih pahala lebih melalui sedekah. Beberapa jemaah haji mengongsikan pengalaman mereka mengenai aktiviti tersebut. Titian Travel ada mengadakan infak sabil. Alhamdulillah sedikit sebanyak menambah lagi pahala selain daripada kita ni solat di Masjidil Haram. Infak sabil ni bukan saja dari kami tapi dari saudara mara, sahabat handai juga yang berkirim pesan dari negara Darussalam. Mudah-mudahan amalan yang kami buat ni menambah pahala kami selain daripada beramal ibadah di Tanah Suci Makkah ini. Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei BEDB melalui Darussalam Enterprise DARE melancarkan penyertaan untuk meningkatkan ekonomi digital bagi projek perusahaan mikro, kecil dan sederhana Wanita ASEAN IDEAS yang merupakan inisiatif berterusan yang dikendalikan oleh Jawatan Kuasa Penyelaras Perusahaan Mikro,
Kecil dan Sederhana ASEAN ACC MSME di bawah Pelan Tindakan Strategik ASEAN bagi Pembangunan SME 2016-2025 dengan perkongsian Pusat Rangkaian Maklumat Wanita Asia Pasifik AP-WINK Universiti Sukmyung, Republik Korea. Majlis berlangsung petang tadi di bangunan Reka Bentuk dan Teknologi Anggrek Desa. Perasmiannya disempurnakan bersama oleh Dayang Nurlela Suhaili, Pengarah DARE dan Dr. Han Nakim, Timbalan Setiausaha Agung Perancangan AP-WINK. Projek antara lain bertujuan memberikan peluang kepada para pengusaha wanita menyertai ekonomi ASEAN secara aktif dengan meningkatkan kapasiti penggunaan teknologi infokomunikasi dan platform perniagaan dalam talian melalui latihan di samping meningkatkan kesaling hubungan dalam kalangan anggota ASEAN dan Republik Korea. Long. That is program built here and developed. Program Ketempurung Bisai edisi Hari Keluarga Kebangsaan 2024 diadakan untuk menggalakkan masyarakat di daerah Tempurung ikut serta dalam aktiviti yang dianjurkan bagi mewujudkan keluarga harmoni. Program diadakan di kawasan Gerai Permata Hijau, Pekan Bangar. Antara objektifnya memberi peluang kepada para pengusaha kecil dan sederhana untuk menjual dan mempromosikan produk kampung masing-masing. Program dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini. Saya menyeru kepada orang ramai supaya akan dapat hadir, dapat mengunjungi gerai ini untuk tadi sama-sama kira membantu ataupun menyokong peniaga-peniaga yang menyertai gerai-gerai jualan ini. 3 individu warga tempatan ditahan atas kesalahan memiliki barang-barang kesalahan kastam. Penahanan dibuat oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED melalui bahagian penguatkuasa undang-undang semasa menjalankan 2 gerakan operasi baru-baru ini. Hasil gerakan operasi pertama di kawasan Kampung Madewa, seorang lelaki berumur 28 tahun ditahan kerana memiliki 650 karton dan 20 batang rokok pelbagai jenis. Juga ditahan sebuah kenderaan yang dipercayai digunakan untuk menjalankan aktiviti penyeludupan barang kesalahan kastam. Gerakan operasi kedua di kawasan Kampung Perpindahan Lambak Kanan telah membawa kepada penahanan 2 individu berumur antara 40 dan 42 tahun kerana memiliki 278 unit vape pelbagai jenis, 21 botol perisa jus vape, 1 kotak, 5 set dan 13 aksesori vape serta 5 karton, 13 paket dan 22 batang rokok pelbagai jenis. Sementara itu, pegawai JKED di lapangan terbang antarabangsa Brunei berjaya mengesan percubaan menyeludup barang-barang tegahan yang membawa kepada penahanan seorang perempuan warga tempatan berumur 41 tahun kerana cuba menyeludup 48 unit vape pelbagai jenis. Semua barang-barang terbabit dirampas dan individu terlibat dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang untuk siasatan lanjut. KTB Hunt antara pengisian program Ketempurung Bisai edisi Hari Keluarga Kebangsaan 2024. Acara yang disertai 10 kumpulan itu membawa peserta dalam pemburuan petunjuk samar yang berkaitan dengan tempat menarik di Pekan Bangar. Kumpulan di Lumi menduduki tempat pertama. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Tempat kedua disandang oleh kumpulan Brotherhood, manakala kumpulan Saiful Fam di tempat ketiga. Saingan Liga Bola Sepak Remaja Sekolah Sukan Haitun 2024 bawah 16 tahun diteruskan lagi pagi tadi. Dalam perlawanan yang berlangsung di padang BSRC Seria itu, menyaksikan BSRC FC berjaya kutip 3 mata penuh selepas mengalahkan pasukan Sekolah Arab 4-1.
Dengan kemenangan ini, BSRC kutip 3 mata dari 2 perlawanan untuk menduduki tangga kelima Liga, sementara Sekolah Arab turun tangga terbawah untuk penghuni tangga ke-8 tanpa sebarang mata selepas tewas buat kali ketiganya berturut-turut. Skuad bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam akan menentang skuad Sri Lanka pada perlawanan persahabatan antarabangsa sempena FIFA Days. Dalam sidang media yang diadakan pagi tadi di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas, perlawanan persahabatan antarabangsa itu merupakan perlawanan ujian rasmi anjuran FIFA kepada seluruh negara dalam keanggotaannya. Perlawanan pertama akan diadakan esok Sabtu 8 Jun dan pusingan kedua akan berlangsung Selasa 11 Jun. Ketika ini, skuad negara berada di kedudukan ke-194 ranking FIFA dengan Sri Lanka di kedudukan ke-204. Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Roy Jose Capella Batista berkata, setakat ini persediaan skuad negara berjalan dengan lancar. Sementara itu, Andy Morrison, Ketua Jurulatih Sri Lanka pula berkata, setakat ini pemain-pemainnya dalam keadaan baik meskipun sudah lama tidak beraksi di Liga Tempatan hampir 2 tahun lebih, namun itu tidak memberikan impak buat mereka bagi menghadapi perlawanan antarabangsa dan berharap akan memenangi 2 perlawanan tersebut. Thank you very much, sir. Sri Lankan National Team. Skuad tekbol kebangsaan negara Brunei Darussalam akan memulakan cabaran mereka hari ini di kejohanan tekbol Siri Dunia yang berlangsung di Quy Nhon, Vietnam. Misi pertama pasukan tekbol kebangsaan adalah menerusi acara perseorangan Ismail Ang. Manakala esok pula pasukan bergu gandingan Ismail Ang dan Muhammad Sharif Rizman Muhammad Syahrul Lizam akan menentang bergu pilihan dari Thailand. Dalam acara perseorangan, Brunei diletakkan dalam kumpulan D bersama Romania, Pakistan dan Turki, manakala pasukan bergu pula diundi dalam kumpulan G. Xuyên suốt diễn biến của những giải đấu của vòng chung kết thì chúng ta vừa theo dõi được các tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu, chúng ta vừa có được cho mình cơ hội cọ sát như thế này. Đây sẽ là một